Lebih teruk lagi adalah pengakuan daripada seorang menteri dan juga termasuk Perdana Menteri sendiri terhadap kes ini. Tiada sesiapa yang akan tahu sama ada wang ini adalah untuk ketua menteri ataupun sebaliknya. Dan ianya hanyalah satu kes sahaja yang telah terbongkar lalu tertangkap. Siapa yang akan dapat menjamin bahawa tiada kes seumpama yang lain ataupun jumlah yang lebih besar lagi? Bayangkanlah keadaan dan kehidupan rakyat Sabah hari ini sekiranya wang-wang sebegini telah digunakan dengan sebaik mungkin demi kepentingan rakyat. Maka tidak hairanlah sekiranya sehinggalah ke hari ini negeri Sabah telah pun merupakan salah sebuah negeri yang mempunyai kadar kemiskinan yang tertinggi di Malaysia dan dibelenggu oleh pelbagai masalah. Maka soalannya adalah, adakah anda sebagai rakyat Sabah masih akan memilih kerajaan seperti ini? Yakinlah bahawa kali ini anda mempunyai pilihan yang jauh lebih baik dan efisien, iaitu kerajaan Pakatan Rakyat yang telah pun membuktikan kemampuan mereka dalam satu penggal ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua telah pun maklum bahawa selepas pilihan raya umum yang lalu, iaitu PRU yang ke-12, 5 buah negeri telah pun jatuh kepada pemerintahan Pakatan Rakyat, iaitu negeri Kelantan, negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Perak dan negeri Selangor. Walaupun negeri Perak telah pun dirampas secara haram oleh Barisan Nasional. Sehinggalah ke hari ini, bukan sahaja kita dapat mendengar begitu banyak kejayaan dari segi pentadbiran di keempat-empat buah negeri di bawah pakatan ini. Malahan telah pun dibuktikan oleh laporan audit negara pada setiap tahun. Sebagai contohnya, laporan audit pada tahun 2011 telah pun menunjukkan bahawa keempat-empat buah negeri di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat telah sekali lagi mencapai prestasi yang cemerlang. Pengurusan pentadbiran yang mantap telah pun mendapat kepujian daripada pelbagai pihak. Sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan, pentadbiran Barisan Nasional sehinggalah ke hari ini masih lagi menunjukkan begitu banyak pembaziran, penyelewengan dan sebagainya yang telah pun mengakibatkan jumlah hutang negara kita pada hari ini telah pun menjejak angka hampir 500 bilion ringgit. Malahan jumlah pinjaman terkumpul pula, iaitu pinjaman oleh badan-badan berkanun dan juga syarikat-syarikat yang dijamin oleh pihak kerajaan persekutuan juga telah pun melepasi paras 100 bilion ringgit. Yang lebih tepatnya, angka tersebut sebenarnya telah mencecah 116.76 bilion ringgit. Seperti mana yang dilaporkan dalam laporan audit negara bagi tahun 2011 baru-baru ini. Sekiranya jumlah sebanyak 116.76 bilion pinjaman kerajaan terjamin ini dimasukkan ke dalam hutang persekutuan, maka jumlah hutang negara kita akan melepasi paras 500 bilion ringgit, iaitu menjadi 573 bilion ringgit. Maka dengan angka ini, setiap kepala yang berada di dalam Malaysia ini terpaksa menanggung hutang yang melebihi 20,000 seorang, termasuklah bayi yang baru dilahirkan. Selalu kita mengatakan di dalam ceramah, mungkin itulah sebabnya mengapa bayi yang baru sahaja dilahirkan di dalam Malaysia ini sudah pun pandai menangis. Mungkin kerana itu bukan tangisan yang disebabkan nak susu, tetapi
disebabkan oleh kesedihan dan kepiluan kerana dengan sekelip mata sahaja terpaksa menanggung hutang yang sudah melebihi RM20,000 seorang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat lagi tak salah seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri yang boleh dikatakan sebagai seorang yang ikhlas dan jujur, iaitu Datuk Seri Idris Jallah, yang pernah mengatakan bahawa sekiranya beginilah caranya negara kita diurus takbir, maka negara kita ini berkemungkinan besar akan muflis pada tahun 2019. Ini sekali lagi telah membuktikan bahawa pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional selama 55 tahun ini telah pun sekali lagi gagal dan telah meletakkan negara kita dalam keadaan yang amat berbahaya dan kritikal. Soalannya sekarang adalah, siapakah yang patut bertanggungjawab? Malangnya, orang yang bertanggungjawab inilah adalah rakyat Malaysia sendiri, iaitu saya dan anda semua, termasuk di dalam angka tersebut. Kerana ini jelas menunjukkan selama ini rakyat telah memilih wakil rakyat yang salah serta kerajaan yang salah. Dan lebih penting lagi adalah, adakah rakyat sendiri masih belum lagi sedar atas kesilapan ini? Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, keadaan Kerajaan Barisan Nasional yang semakin kritikal ini sebenarnya telah pun mula disedari oleh rakyat jelata. Ini jelas terbukti di mana semakin ramai pimpinan dan juga bekas pimpinan daripada Kerajaan Barisan Nasional telah pun menyertai Parti Islam se-Malaysia dan juga Pakatan Rakyat. Sebagai contohnya, ketika Himpunan Hijau bagi Parti PAS yang telah dianjurkan di setiap negeri, kita dapat menyaksikan begitu banyak penyerahan borang keahlian PAS yang terdiri daripada bekas kaki tangan awam, para selebriti dalam dunia hiburan seperti Wan Aisyah, Bob Lokman dan ramai lagi. Termasuk juga seorang tengku, iaitu kerabat diraja dari Negeri Sembilan, iaitu Yang Mulia Tengku Harmi. Tidak kurang juga ahli UMNO sendiri seperti Datuk Tamrin Tun Ghaffar Baba, iaitu anak kepada mantan Timbalan Perdana Menteri suatu ketika dahulu. Di Sabah pula, kita ada pemimpin seperti Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Lajim Haji Hukim, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Wilfred Bumboring, dan juga Datuk Haji Yahya Lampung yang telah berucap pada pagi tadi, telah pun bersama-sama dengan perjuangan Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sabah dan Sarawak pula telah menyertai Malaysia pada tahun 1963. Pada tahun lingkungan 1967, RM1 Malaysia bersamaan dengan RM1 Singapura. Tetapi malangnya, selepas lebih daripada 45 tahun pemerintahan Barisan Nasional hari ini, kita memerlukan hampir RM2.50 untuk bertukar mendapatkan $1 Singapura. Ini sekali lagi telah jelas menunjukkan bahawa pimpinan di bawah Kerajaan Barisan Nasional telah pun sekali lagi gagal untuk menerajui dan membangunkan negara kita ini
yang begitu kaya sekali dengan hasil bumi berbanding dengan negeri Singapura dalam contoh tadi. Sebagai perbandingan, sedarkah anda bahawa sekiranya pendapatan tuan-tuan dan puan-puan adalah kurang daripada RM2,000 sebulan, maka kedudukan anda sebenarnya tidak pun standing dengan pendapatan seorang buruh asing di Singapura yang mendapat $800 sebulan. Itu adalah hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa yang sama, mungkin saya boleh membuat beberapa contoh supaya kita dapat imbas kembali dan melihat beberapa fakta. Salah satunya adalah seperti pada tahun 1967, purata pendapatan rakyat Malaysia adalah lebih tinggi berbanding dengan negara-negara seperti Korea ataupun negara Taiwan. Akan tetapi malangnya disebabkan oleh masalah penyelewengan, masalah rasuah dan sebagainya yang begitu serius telah pun menjadikan purata pendapatan rakyat Malaysia jauh ketinggalan. Sekiranya dibanding balik kepada dua buah negeri tadi, mengikut statistik tahun 2011, purata pendapatan rakyat Korea dan Jepun adalah 3 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan pendapatan rakyat Malaysia. Pada tahun 1995, tahap indeks rasuah negara kita adalah pada tangga yang ke-23, iaitu lebih baik daripada negara Taiwan dan Korea sebagai contohnya. Tetapi hari ini, di antara 183 buah negara di seluruh dunia, Malaysia telah pun jatuh ke tangga yang ke-60, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah tahap kritikal dan begitu seriusnya keadaan yang perlu rakyat fahami. Disebabkan oleh kegagalan Kerajaan Barisan Nasional untuk menguruskan aspek ekonomi negara kita, sepanjang 15 tahun kebelakangan ini, negara kita telah pun terpaksa menanggung hutang yang begitu tinggi dan akan semakin tinggi. Kalaulah dibandingkan pada tahun 1995, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan, hutang negara kita sekarang sebenarnya adalah dalam lingkungan 5 kali ganda lebih serius, lebih tinggi pada masa tersebut. Juga mengikut statistik pada tahun 2009, jumlah kemasukan pelaburan asing ke Malaysia, iaitu FDI negara kita, adalah di belakang negara Filipina dan juga negara Vietnam. Ini sekali lagi adalah disebabkan oleh kegagalan Kerajaan Barisan Nasional yang telah pun memberikan impak kepada negara kita sehinggalah kepada hari ini. Mengikut laporan, suatu laporan kewangan antarabangsa dari tahun 2000 hinggalah ke tahun 2009, jumlah pengaliran wang haram yang telah keluar daripada negara kita ini telah pun melepasi paras 1 bilion ringgit. Sekiranya perbandingan diambil mengikut kadar jumlah bilangan penduduk Malaysia, maka boleh dikatakan Malaysia berada pada tahap yang tertinggi di dalam dunia ini. Memang bukan main hebat negara kita ini dari segi pengaliran keluar wang haram. Dan ini semuanya adalah disebabkan balik kepada yang paling masalah asas, iaitu penyelewengan dan rasuah yang begitu kritikal. Mengikut laporan Bank Dunia, Malaysia mempunyai lebih kurang 1.4 juta rakyat Malaysia yang sedang menetap dan bekerja di luar negara. Ini juga bermakna perbandingannya dalam setiap 10 orang graduan hari ini,
akan terdapat 2 orang yang akan memilih untuk menetap dan bekerja di luar negara. Tetapi pada masa yang sama, negara kita mempunyai lebih daripada 4 juta orang pekerja asing yang berada di dalam negara kita ini. Maka soalannya, adakah ini keadaannya ataupun apakah yang dinamakan sebagai transformasi Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini kita sudah pun berada pada tahun 2012. Kita mempunyai lebih kurang 7 tahun lagi sebelum mencapai tahun 2020. Ataupun yang lebih dikenali sebagai Wawasan 2020. Maka dengan keadaan seperti ini, adakah negara kita Malaysia ini akan menjadi sebuah negara maju yang muflis ataupun